مخدك جوا قلبي ما في قدك لونه ابيض وقلبك ما حدا زيك يما شو عجبني ردك انا دايما حضني جنبك اليوم كان كلهم Okey, ضدك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, Alhamdulillah. So video-video sebelum ni saya buat mapping, tapi pada video ni saya lebih kepada untuk mengajar abang-abang kakak bagaimana kita nak buat marking dan mapping tersebut lah menggunakan teknik supply dan demand. Okey, jadi kalau kita lihat kita gunakan GBP USD daily lah sebagai sesi pemilihan kita pada petang ni. Jadi, kalau kita lihat harga daripada bawah ni dia naik ke atas ni dan membentuk reversal di sini, kemudian membuat low di sini. Namun kemudiannya naik semula ke atas ni dan membuat low di sebelah sini. Jadi sekiranya kita nak menentukan di manakah supply, di manakah demand, maka kita perlu menandakan kalau supply kita perlu menandakan kawasan-kawasan tertinggi lah. Kalau kita daripada kiri, kita lihat ini kawasan tertinggi lah sebelum candle jatuh. Jadi oleh itu kita akan buat kotak di candle tersebut di sini. Kita akan gunakan. Okey, jadi kotak ni kita akan warnakan warna merah sebab dia merupakan zon, kita tulis di sini zon zon penawaran, zon supply ni merupakan zon penjual lah. Ini merupakan zon ini merupakan zon penjual lah, seller. Okay, setelah kita dah tentukan zon supply, maka kita akan follow penurunan candle tersebut. Di sini dia telah membentuk. Okey, bagaimana zon ni saya dapat menandakan begini. Okey, kita lihat candle paling tinggi ni, candle bullish ni dimatikan oleh satu candle bearish. Oleh demikian candle bullish ni adalah merupakan base kepada zon ni lah. Jadi kita akan tanda shadow to shadow, kita tarik lah untuk ni. Jadi ini merupakan base ataupun zon supply lah. Buat setakat ni zon ni valid. Kalau kita lihat harga cuba keluar tapi tidak berjaya tutup. Zon ini valid selagi mana harga ni tidak berjaya menutup di atas daripada zon ni. Jika harga berjaya tutup di atas zon ni, maka zon ni tidak lagi valid. Buat setakat ni zon ni valid sebagai zon seller. Dan kemudian ni kita cari zon buyer. Di sini kita nampak ada satu zon buyer ataupun demand zone. Belum ada. Bukan di sini. Kita cari lagi untuk reversal candle. Di sini ada. Kalau ikut kita akan taggingkan sini sebagai demand zone. Maksudnya zon pembeli. Namun kalau kita lihat zon pembeli tersebut telah berjaya di break, oleh itu zon ni tidak lagi valid. Kita cari lagi di bawah, kita akan jumpa satu lagi zon di bawah ni, yang mana kita akan kotakkan candle bearish ni, yang mana telah dimatikan oleh dua candle ataupun telah dimakan oleh dua candle bullish. Antara syarat saya tulis syarat sesuatu zone valid. Okay. Yang pertamanya
candle di telan itu salah satu syarat dia lah. Maksudnya satu zon tu jadi valid sekiranya candle ditelan oleh 3. Macam ni valid lah sebab dia ditelan oleh 1. Yang macam ni valid tadi pada awalnya ditelan oleh 1, 2, 3 tetapi dia telah di break oleh candle yang ini, maka dia tak jadi zon yang valid. Kemudiannya kita lihat cari lagi. Dekat sini 2 candle, maka ni zon valid. Okey, nak menunjukkan zon tu kuat adalah sekiranya price masuk dalam zon ni, dia akan keluar balik. Nampak? Setelah 2 kali diuji, tetap keluar walaupun ada percubaan untuk menutupnya, namun gagal buat setakat ni. Jika kita lihat sehingga hujung, zon ni memang valid sebagai zon buyer. Jadi untuk GBP USD ni, sekiranya untuk beli untuk tujuan swing, kita kena cari belian dalam zon-zon ni dan TP-nya pada zon-zon seller dekat atas lah. Maksudnya begitu. Kalau kita tengok kat sini, kita boleh dapat 300 pip lah untuk swing. Just nice. 300 pip just nice. 323 pip exactly. Jadi untuk swing, jadi kita untuk swing macam mana kita buat? Kita cari dekat daily yang mana tinggi, mana rendah, dan zone tu valid dan kita akan swing dan hold lah set BE. Jadi kalau kita lihat sini percubaan 2 dia buat sini formation double bottom 1, 2 dia break saja, dia test dan dia fly. Itu double bottom formation. Jadi kita jangka price boleh naik lagi tinggi lah daripada ni. Kemudiannya current kalau kita tengok okey, kita buat satu sini zone ni zone permintaan atau demand zone pembeli dan buyer. Okey, kalau kita lihat ni kemudiannya sekarang maksudnya ini zone yang valid untuk buyer, ni zone valid untuk seller. Jadi sekiranya kita untuk cari sell nanti, kita boleh lihat kepada zone semasa lah, iaitu di atas ni. Kat sini sebab kalau kita tengok candle paling tinggi ni dimakan oleh satu candle merah. Jadi dia cukuplah syarat yang kita nyatakan dekat sini tadi. Dia cukup syarat candle ditelan 3 atau kurang. Maka dekat sini dia telan oleh satu candle, maka bila dia masuk sini nanti kita boleh cari sell lah. Jadi risk dia adalah sebanyak lebih kurang 40 pip lah. Jadi 40 pip risk. Reward dia lebih kurang 350 macam tu. Jadi just nice lah kalau kita tengok risk and reward ratio dia. Okay. Kita akan tengok risk reward ratio dia. .2. Just nice reward ratio dia 5.2. Kita punya SL 75 pip, TP kita 406 pip. Just nice. Beginilah kita nak tagging SND maksud supply dan demand. Maksudnya kita cari candle paling tinggi dan kita akan tagging selagi candle tu, selagi zone tu tidak di break dengan body, maka zone tu masih lagi valid. Seperti ni masih lagi valid. Ni untuk GPUSD lah. Ini pembelajaran kita pada petang ni, bagaimana saya menanda zone supply dan juga zone demand lah. Jadi nampak tak bila kita nak buat PO ataupun kita nak buat
belian atau jualan, kita nampak lebih clear bagaimana satu zon tu kita tanda. Ini pakai daily. Jika kalau kita tidak dapat untuk menahan floating ataupun zon yang besar, kita boleh turunkan. Sehingga bagi saya kalau nak swing, maksimum adalah H4 lah. Jadi contoh kalau kita nak turunkan zon dia, maka di H4 ni kita akan cari benda yang sama. Benda yang sama kita akan cari. Okey, dekat situ kita nampak tak H4 dia ada satu zon di sini, 1, 2, 3. Oh, tidak berjaya. Jadi kita kena apa akan berlaku bagus. This is a good example lah. Apabila candle di break lebih daripada 3 candle seperti ni. Apabila candle di break lebih daripada 3 candle, contoh 1, 2, 3, 4, 5, sebab tak boleh break 6, 7, 8, 9, 10 candle baru dia break. Jadi kita akan pilih candle peak candle lah. Maksud peak candle tu candle yang tertinggi di sini. Ini. Candle yang tertinggi daripada segi body lah. Okay. Peak candle lah. Kita akan ambil yang peak candle. Dekat sini kita boleh kurangkan risk kita lah. Sebab kat sini kita lebih kurang 40 pip berbanding tadi 70 pip. Jadi dekat sini kita lihatlah. Cuma untuk H4, zon yang ini tidak valid lagi sebab telah ada candle breaker. Maksudnya candle yang berjaya break zon kita tadi tu. Oleh demikian, zon ni akan berubah. Maksud zon H4 tu dia yang paling utama untuk H4 adalah yang paling tinggi lah. Berbanding daily tadi. Dia akan berubah lah. Zon tu akan naik ke atas sana. Sebagai contohnya begini. Okay. Sebab kalau kita besarkan H4, kita akan nampak kawasan ni merupakan kawasan tertinggi H4 lah. Jadi itu merupakan zon sel H4 utama lah. Manakala kawasan demand ni kalau H4 kita kena kecilkan lah. Kalau kita lihat kat sini ada satu. Okay. Cuma price tak sampai lagi dekat situ. Kita kena rajin cari kalau okay, bagaimana pula harga semasa H4 ni. Okey, harga semasa H4 telah berjaya membuat kenaikan yang tinggi. Maka kita boleh cari belian dalam zon swap zone ni. Maksudnya dekat sini telah kalau mengikutkan keadaan awal adalah merupakan zon seller. Tetapi apabila zon ini telah dipecahkan, maka dia berlaku swap zone di sinilah. Jadi untuk minggu depan ni kita boleh cari buy yang mana tunggu harga retrace dulu dalam ni dan untuk naik. Jadi berdasarkan mapping kita pembelajaran ni, kita nampaklah GU ni dia akan turun dalam zon ni. Kemudian dia baru dia akan buat naik ke sini. Kemudian dia akan turun di area sini sebelum dia boleh naik sampai ke zon ni. Turun ke sini. Bukaan lah. Boleh mengambil dalam 3 hari macam tu. Kita punya ni. Itu sajalah sesi pembelajaran kita pada petang ni. Bagaimana saya mappingkan menggunakan supply dan demand untuk GBP USD. Bagaimana daripada time frame yang lebih daily tadi kepada H4 lah untuk mengurangkan risiko kita tadi. Alright. Untuk itu kalau berminat dengan video saya, bolehlah subscribe, tekan link subscribe di bawah tu. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih.